Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Kahfi ayat 28 berkenaan dengan sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. Baik, Allah sebut tentang wasbir, perintah daripada Allah untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan hendaklah kamu bersabar dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan waktu petang. Yuriduna wajhah, semata-mata mereka mengharapkan keredaan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kamu memalingkan pandangan kamu daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya semata-mata menginginkan kesenangan hidup di dunia. Wala tuti' man aghfalna qablahu, dan janganlah kamu taat kepada orang yang kami ketahui hatinya berpaling daripada mengingati Allah, an zikrina wattaba'a hawah, dan daripada mematuhi peringatan kami di dalam Al-Quran serta mengikut hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan di samping tingkah lakunya melampaui kebenaran. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Baik, berjenis-jenis sabar. Berjenis-jenis sabar. Sabar bila dilanda dengan ujian. Al-Baqarah sebut walana beluwannakum bisyai'im minal khauf. Kita semua akan diuji. Diuji dengan apa? Ketakutan. Ini sekarang takut banjir. Oh, dia kata banjir datang ustaz. Macam tak pernah banjir. Tapi akan sentiasa ditakuti. Takut dengan rimau, takut dengan hantu. Ada satu masjid, dia kata ustaz, kampung kami ni ada hantu pocong. Saya kata nampak kan? Nampak. Itu takut nak keluar. Bagus. Tak ada budak-budak lepak tepi jalan. Tengah lepak pocong lintas, lari selerak. Takut, bagus saya kata. Tak payah takut. Dia pun makhluk Allah lah. Yang kena takut dua. Takut amalan tak sah. Satu, amalan tak sah. Pasal apa tak sah? Tak tahu. Semayang tak betul, baca tak betul, ambil wuduk tak betul, basuh najis tak betul, mengakibatkan amalan tak sah. Orang tawaf lawan jam, dia tawaf ikut jam lah, memang tak sah. Saya buat umrah hari tu, ada satu orang tu dia buat sa'i tu 14 kali. Satu, dua.
Dikira pergi tu patah balik baru satu. Oh, saya kata lorat. Saya kata siapa dia yang kata? Kawan sebilik kata. Safa, Marwah, patah balik Safa baru satu. Dia balik-balik tu dia kata teruk buat sa'i Ustaz tu. Teruk apa biasa. Oh, dia kata jauh. Dia kira tu, rupa kawan-kawan dia prank dia. Orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada pergi patah balik baru satu. Tak kemampu hamba Allah tu. Sebab tu kena pilih kawan hak elok tuan. Kena kelentong, sebab tak mati. Dia prank. Nombor 1 Allah Ta'ala uji dengan. Nombor 2 yang kita kena takut ialah takut amalan tak diterima. Sah. Amalan tu sah, pahala tak ada. Pasal apa pahala tak ada? Lawan mokpak. Pasal apa amalan tak ada? Makan benda haram. Pasal apa pahala tak dapat? Oi, pasal dia ni buat benda yang syirik pada Allah. Macam mana nak diterima amalan dia? Semayang, cincin pakai, di cincin tu dia cerita, ni cincin ni kebal, pakai ni jadi kebal. Macam mana? Hang semayang tapi syirik. Dua ni je kena takut, yang lain takut apa? Dia mati, aku pun mati. Tak payah nak takut lah. Kemudian Allah Ta'ala kata khauf, jom. Ujian yang mai pada kita lagi, selain daripada takut, ujian jom, lapar. Lapar. Alhamdulillah kita di sini tak sempat nak rasa lapar. Tak sempat nak rasa lapar. Kenyang memanjang. Tak semayang, tak makan ni bila? Waktu semayang. Hak lain-lain tu makan kira. Kalaulah dalam semayang tu boleh makan, waktu semayang pun dia minta kedarah tuan. Punya banyaknya makanan. Lepas semayang nasi tunggu di luar, lepas Jumaat pisang di luar, sebelum Jumaat pisang di luar, bayangkan tuan. Tambah tuan-tuan duduk di Pulau Pinang ni pula, saat-saat nasi kandang ni hantar, saat lagi nasi kandang ni hantar. Kenuri tak habis. Tapi kata Allah, ujian kelaparan mai pada kita. Oh, jadi ayat ni ustaz tak kena kat kita noh. Awak tak kena pula. Saya tak pernah rasa lapar. Makanan banyak, bohong ah. Penyakit sepah. Berapa ramai sini duit banyak tapi tak boleh pakai. Dulu tak ada duit nak beli aiskrim. Waktu kecil-kecil zaman depa ni. Tak ada duit nak beli aiskrim, Magnolia duk lalu saja. Tengok nganga. Lah, ada duit tapi tetap tak boleh makan aiskrim. Pasal apa? Kencing manis. Tak lapar. Lapar manja orang kencing manis ni. Sebab tu orang kencing manis ni orang panggil hantu raya. Tak pernahnya kenyang. Makan tak berhenti. Saya pergi ceramah di Kuala Kangsar. Ada orang ajak saya pergi rumah dia. Tolong tengok tok dia. Tolong tengok tok Ustaz. Boleh tak Ustaz? Boleh tak? Tengok siapa? Saya pun duduk rumah dia tengok tok dia duduk tidur. Tok perempuan. Kita belah Perak ni kami sebut opah. Tuan-tuan ni tok. Dia tok duduk tidur. Saya pun tengok. Ustaz tak buat, tak baca apa-apa. Dah, hang suruh tengok, aku tengok. Suruh buat apa? Apa sifat orang perempuan ni? Dia kata sekali dia bangkit Ustaz, dia makan lah. Makan banyak Ustaz. Ada sakar lah. Saya kata dah, kencing manis. Dia lapar. Orang yang kencing manis ni makan kuat, badan kurus tak? Tu nama dia kencing manis. Rasa dalam masjid ni 20% kencing manis. 20% lagi kencing tawa. Hak balance tu kena kencing balance tu. Tak pernah faham tak faham sudah tak ni. Kena scam ramai ni. Hak telefon kita pada Tunisia. Yang telefon kita daripada Afrika. Tu belum masuk lagi custom telefon, LHDN telefon. Ramai kena scam sekarang ni. Dia petipu kita guna nama jabatan kerajaan. Kata kita ni ada agensi, kena ada hutang lah, cukai tak bayar lah. Pelajar saya hari tu kena scam. Pakwa daripada Amerika.
Nama David apa tu, mata biru. Saya kata, sahabat mangah, ni bukan orang putih, ni Afrika. Minta duit. Dia seronok lah janda orang ngorat. Apa tak seronok pula, tua 60 orang ngorat. David pula. Jadi berhati-hati tuan-tuan, duk kena kencin kita ni. Habis duit. Nah. Yang ketiga, wa naqsu minal amwal. Akan berlakunya pengurangan harta. Banyak orang duk takut sekarang inflasi tahun depan 2023. Dia kata tahun depan Ustaz nilai mata wang kita rendah. Duk takut tu. Tahun depan kita Ustaz ekonomi Ustaz teruk Ustaz. Kita ni lah teruk dah. Teruk apa? Konsert tiket 5,000 pun habis. Saya mau duk heran tak mana tak ada duit buat ni. Duit tak ada. Mai kumpulan rock buat konsert habis tiket. Ada pula duit. Kereta apa tau? Berpuluh ribu tempah. Lancar-lancar je kereta tu. Tu dia bersusun orang. Tuan-tuan sekarang ni buka je kereta apa. Semua laku. Dengan juara hak tak laku tu pun laku balik. Kata duit tak ada. Macam mana cerita? Tak mainlah bercuti di Langkawi. Haknya tu. Kata duit tak ada. Menung orang Langkawi ni menung. Dah lah ferry sangkut kat tengah laut. Pakat tak lebih lagi. Kadang-kadang kita duk takut. Ditakutkan dengan benda itu. Dia kata mata wang kita tak ada nilai. Duit kertas besok jadi macam Bolivia. Pakat beli mah lah. Mah tu kita tukar dengan mah. Besok duit tak ada nilai dah. Mah tak apa. Rupa-rupanya dia tukar mah. Patut dia promosi mah kan? Yang saya duk baca dalam hadis akhir zaman, Nabi sebut mah ni akan keluar banyak ni. Jalan-jalan ni penuh dengan mah ni. Batang-batang balak ni, besar-besar balak ni. Orang tak peduli lah. Zaman tu akan sampai. Tapi yang saya duk baca ni pula mah sajalah. Rupanya dia jual mah. Saya jahat lah. Taklah kata saya baik. Saya jahat mulut. Abang jual mah sebab nanti mata wang tak laku. Okey. Jadi saya beli mah abang. Okey. Saya beli tu dengan apa? Abang bagi saya mah. Saya bagi kat abang apa? Duit dia. Tadi abang kata duit tak laku. Pasal apa abang ambil duit saya pula? Patut jangan ambil tak apa. Jawab yang tu dulu. Bukan saya nak cerita. Bukan masalah saya tak percaya mata wang akan jatuh lah apa nilai duit. Betul, saya nak cerita. Abang bagi satu jawapan yang konkret dengan saya ni. Kalau tak boleh konkret pun simen biasa pun cukup. Simen cukup lah. Beli mah abang, saya pakai duit. Dan abang pun nak beli mah daripada supplier abang. Abang guna duit ke beli mah tu? So macam mana cerita ni? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sebab tu kita ada hadis. Kita ada Quran. Ada masalah, kita refer pada Quran, kita refer kepada hadis. InsyaAllah. Semua jawapan ada dalam Quran, dalam hadis. Bila kita tak balik pada dia, kita jadi pening. Kita sendiri jadi takut. Ustaz tahu tak, lagi 100 tahun orang laki-laki dah tak ada. Oh ya ke? Siapa kata? Pengkaji kata, pakar kata, laki-laki tak ada. Itulah susah hati mak ngah, susah hati lah kata. Susah hati siapa? Selagi ada dunia ni, selagi itulah ada jantan, ada perempuan pun salah. Dah lah katalah tak ada jantan ustaz. Tu. Itulah kata tak apa mak ngah. Tak ada jantan tu mak ngah telefon saya. Lah ada lagi kan? Ada mak ngah dak menung. Dia duk fikir tu, kalau katalah tempat tu semua je perempuan saja, apa akan jadi ustaz? Tak apa. Kak jumpa tempat tu, kak telefon saya. Lah tak jumpa lagi, kak tu saya duk pening kepala. Kita duk pening kepala, benda hak Quran tak kata. Quran duk kata min zakarin wa unsa, min zakarin wa unsa. Ada laki, ada perempuan. Dah selesai masalah. Tak payah kita duk ikut cakap orang. Tak payah. Allah Ta'ala ni susun elok dah. Yang keserusnya,
akan berlaku ujian kematian. Sabar. Wal anfus minas samarat, dan akan hilangnya buah-buahan, makanan tidak ada. Yang ni Quran sebut. Dan Allah Ta'ala kata ujian tu wala nabluwannakum bisyai', ujian sedikit. Dia tak banyak ujian tu, sedikit saja, bisyai'. Maknanya ada banyak nikmat yang lain. Sebab tu kita disuruh bersabar. Itu sabar dalam bentuk ujian. Kemudian ujian bila kaya. Yang tadi ujian miskin, sabar. Kaya pun kena sabar. Ujian sakit, sihat pun kena sabar. Tak cantik, sabar. Cantik pun lagi kena sabar. Ujian tak ada jawatan, ada jawatan, lagi kena sabar. Sabar itu berada pada kedudukan macam-macam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ashi wal ghada wal ashi, kata Allah, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kamu jangan berpaling daripada orang yang mengajak kepada Allah, yuriduna wajhah, yang semata-mata nak buat kerja kerana Allah. Kata dia, jangan berpaling daripada golongan ini. Sabar, duduklah dengan golongan yang mengajak orang kepada agama Allah siang dan malam, pagi dan petang. Al-ghada wal ashi, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kerja mereka ialah berdakwah, berdakwah, berdakwah. Kata Allah, sabar. Kerana apa? Kerana ujian akan sampai kepada awak. Ujian akan sampai kepada awak. Ujian apa? Ujian dia ialah kenikmatan dunia, kehebatan dunia akan menarik perhatian awak supaya meninggalkan benda-benda yang melibatkan yuriduna wajhah, yang mengajak manusia kepada Allah tadi. Ayat ni beritahu, sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Tuan-tuan yang datang ni semuanya ikhlas kerana Allah. Hujan pun mai, tak hujan pun mai, panas pun mai, sejuk pun mai. Tuan-tuan datang ni kerana apa? Kerana Allah. Kata Allah, sabarlah dengan orang macam tuan-tuan. Yang kerjanya pagi petang siang malam, kerjanya ialah kerana Allah. Datang masjid kerana Allah, datang belajar kerana Allah, berjuang untuk agama Allah. Allah Ta'ala kata, duduk dengan mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu alihkan kedudukan kamu, meninggalkan mereka semata-mata sebab kamu nak dapat kehidupan, kenikmatan di dunia. Turidu zinah. Zinah ni makna perhiasan. Zinatal hayatid dunya. Jangan. Susah ke, senang ke kamu ke? Teruskan, kata Allah. Maka kata Allah, ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut untuk kita ambil pengajaran. Pertama, jangan kamu ikut orang-orang yang telah dilalaikan hati-hati mereka. Nombor satu, jangan join dengan orang yang telah rosak hati mereka, busuk, jahat. Hati yang telah dilalaikan dengan kehidupan di dunia, sampai tak ingat pada akhirat, tak ingat pada dosa pahala. Jangan. Sebab itu tuan-tuan, di saat-saat kita hari ni, ayat ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tinggalkan orang, korbankan orang, hanya semata-mata ada benda lain yang kita nak hambat. Saya rasa belum terlambat lagi untuk kita kaji balik apa yang kita buat ni betul tak betul. Saya semalam sebelah sekolah saya tu, orang buat konsert.
Saya balik pada Subang Perai malam tadi tak habis. Bomba. Yang sekolah kita budak tahfiz yang sebelah tu pula buat konsert rock pula ngongang. Tak kena tu. Dalam duk macam-macam ujian ni kita pula. Mai hari ni pula buat qasidah pula. Lagu mana cerita ni? Tempat yang sama, speaker yang sama, mikrofon yang sama. Silat-silat juru acara mu sama lah. Adakah satu hari kita nak jadi baik, satu hari kita nak jadi tak apa baik? Tak, Islam tak bagi. Maknanya kamu telah pun qalbahu tadi dilalaikan. Sebenarnya kalau kita buat secara Islamik, seronok tuan. Wala tuti' aghfalna qalbahu, jangan diubah hati. Saya baru ni buat di Merlimau, Melaka. Manusia punya ramai lah, subhanallah. Bukan ada benda-benda rock ke apa benda. Start pukul 9 depan syak. Duk qasidah. Lepas qasidah panggil qori. 2 qori, 1 qari'ah. Mereka antarabangsa. Depa ajar pula ni lagu Nahwan, ni lagu Rush. Satu stadium, satu padang pakai duk baca Quran lagu Nahwan. Oh, pakai seronok macam-macam tu. Cara naik, cara turun, cara mendata, cara menutup. Mai hak ketiga pula Ustaz Berdaipuh. Ustaz Berdaipuh pula ceramah pula. Dia bisik kat telinga saya ni. Setengah jam je. Baik. Lagi lega tuan. Kalau 15 minit lagi bagus tuan. Lepas saya pula mai ada artis 2 orang pula. Dia cerita cara dia naik kuda. Sambil dia memanah naik kuda. Buat video pula. Oh. Perempuan nikah dengan orang Pulau Pinang. Baru nikah. Dia kata dia dah berjinak-jinak menunggang kuda. Sebab Saidina Umar suruh kita kuat badan dengan menunggang kuda. Dia beranak dia pergi naik. Sambil naik kuda boleh memanah. Sambil naik kuda boleh manah. Dia kata 3 hari je. 3 hari naik kuda, sambil naik kuda dah boleh start manah. Oh, kemah entah ni. Jom tuan-tuan. Masjid kita ni sebab tak ada tapak. Kalau ada tapak kita buka kuda. Hari Sabtu Ahad bawa anak-anak muda berkuda. Dan memanah sambil menunggang kuda manah. Terbang pergi atas panah. Hak duk buat bangunan terjun ke debuk je tu. Allah seronok tuan-tuan ni. Perempuan sebelah, laki-laki sebelah. Tak ada dedah aurat, semua tutup aurat. Seronok tuan-tuan. Tapi kalau kita buat konsert yang bukan-bukan ni, seronok memang seronok, tapi Allah tak seronok. Sebab tu nama dia aghfalna qalbahu, orang yang telah dilalaikan hati dia. Dia peduli apa Allah suka tak suka. Janji aku suka. 2. Wattaba'a hawahu, jangan kamu ikut orang yang mengikut hawa nafsu mereka. Jangan. Dan kata Allah, wa kana amruhu furuta, dan jangan kamu ikut orang-orang yang melampaui kebenaran. 4 pesanan Allah dalam ayat ni. Pertama, jangan ubahkan mata kamu melihat kenikmatan dunia dengan kamu meninggalkan golongan macam ini. 2, jangan kamu ikut orang yang telah aghfalna qalbahu, orang yang telah dilalaikan hatinya an zikrina, daripada mengingati Allah. 3, wattaba' hawahu, jangan kamu ikut. 4, jangan kamu ikut orang yang mengikut hawa nafsunya. Dan jangan kamu ikut wa kana amruhu furuta, orang yang menolak kebenaran. Jadi tuan-tuan yang dihormati, nak sampai pada tahap ini kena apa? Kena ada sabar. Itu pun termasuk jenis sabar. Memang tuan-tuan susah.
jadi penceramah ni. Susah mengajak orang berdakwah. Tuan-tuan ingat senang. Saya kalau berdakwah di Semenanjung ni, saya tak kisah. Jalan highway elok, RNR sepanjang jalan, agak-agak nak makan laksa, singgah Lopong Su. Hentian sebelah, balik pagang tu. Saya suka laksa tu. Beli balik pagang. Dia duduk berniaga balik pagang, kita duduk dalam lebuh raya pakat. Agak-agak nak bihonsuk, singgah ke Munting. Agak-agak nak popiah, main sini. Jom kita ceramah di negeri lain yang tak ada highway cantik macam kita. Baru ni saya pergi negeri tu. Allahu Akbar, subhanallah. Tingginya bukit, turunnya bukit pula. Dah lah gelap, tak nampak apa. Saya singgah rumah ni. Singgah rumah ni, anjing 2-3 ekor. Masuklah rumah. Dihambat anjing. Ya. Oi, tuan-tuan. Kita jenuh duk angkat kaki. Anjing duk main kat kaki. Hoi. Orang kita, orang Islam, bukan orang kafir. Tu belum masuk lagi tu. Jalan teruk lah hutan tu. Saya duduk 3 hari balik. Masuk 4 hari. Saya program banyak ni. Saya duduk sahabat. Selamat balik. Tapi kita tak boleh buat. Susah entah nak dakwah. Cuma sekarang ni pendekatan ataupun orang yang menerima tu tak macam dulu, tak macam zaman 90-an saya dulu. Kalau dah tak suka tu, air kencing dia baling kat saya. Tuan-tuan tak pernah rasa dia baling air kencing. Saya rasa. Tuan-tuan tak rasa saya dihalau daripada rumah sewa. Jawatan kuasa kampung mesyuarat minta kepada tuan rumah halau Ustaz Kazim. Masya Allah. Susah hidup entah. Isteri saya masa tu cikgu sekolah. Saat dia kena mengajak sekolah sana, saat dia mengajak sekolah sana, saat dia mengajak sekolah. Mengajak pula budak 2 orang. Budak Melayu 2 orang. Pagi sekolah sana, petang sekolah sini. Bukannya sekolah kita. Tapi walaupun sekolah mereka, budak kita ada mengaji juga. Cabaran tahun 90-an. Tapi sekarang kita makin senang di dalam berdakwah. Jarang masjid tak ada ikam. Jarang surau tak ada ikam. Semua canggih lah. Hari ni dakwah lagi senang. Adanya YouTube, adanya FB Live, TikTok Live. Tu yang ramai tak datang, duk tengok TikTok di rumah. Tak payah pergi masjid lah. Pak tak pergi, mak tak pergi, dengan anak-anak beranak tak pergi. Ayah tak pergi masjid. Lepas memang boleh tengok TV sama kata pak. Mak awak tak pergi masjid. Apa pak hang kata serupa sama lagi senang. Ambil makan kacang boleh. Pergi masjid tak boleh makan kuci. Elok tak. Cabaran kita ni. Kalau tak ada hak ni pun susah tak. Cuma cabaran kita ni, video ceramah kita ni, orang potong. Potong, dia tak ambil keseluruhan apa yang kita cakap. Kemudian diviralkan. Lepas tu mengadaplah. Ini cabaran zaman sekarang. Sebab tu saya suka yang menonton, janganlah nak cari konten dalam TikTok. Ambil part-part yang kita rasa boleh viral, kita viralkan. Yang menanggungnya ustaz. Yang kena bersoal jawab, kena maki ustaz. Kita dapat view, kita dapat konten, tapi kita tak tanggungjawab dengan apa yang kita siarkan. Ini cabaran dahsyat sekarang ni tuan. Ustaz sakit apa? Tak tahu, saya tak mau cerita bab orang lain, saya cerita bab saya sudah. Cerita bab orang lain, saya tak tahu. Baik cerita bab saya. Tuan-tuan jemu.
Tuan-tuan jemu. Itulah cerita dah. Saya kena operate lebih daripada 4 kali. 4 kali tu operate, tak ada apa yang nak dibuang. Dapat sakit. Gila punya operate. Tapi bila dah dibelah, tak sakit apa. Saya bawa air kencing pun lama tuan. Ni, bawa air kencing. Bag. Orang kan tahu. Sebab masa tu saya ceramah pakai jubah. Dalam jubah tu ada pad kencing. Jadi berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Tak apa benda ada kita pun tak tahu. Bom ke apa. Saya pula beg kencing. Oh. Satu hari saya kencing 30 kali. Teriak. Tuan-tuan ingat tak teriak? Dia teriak pasal kencing ni dua. Satu tak mau kencing, satu terlebih kencing. Kalau tak boleh kencing pun teriak lah, sakit lah, tu teriak tak. Kalau dah terlalu kerak kencing pun teriak tak. Nak keluar apa lagi lah, tak tahulah, duk teriak kat bilik ayam. Dia maki hamun. Saya kenal, tuan. Mula-mula kencing sat. Lah tak boleh lah dah. Oh, susah hati tengok. Doktor mai tuan-tuan, dia buah ayak garam. Lagi sakit. Masuk ayak garam boh ni, lagi sakit pula. Saya kata panggil doktor balik. Selesaikan cepat. Dia mai kali kedua tu dia tebuk pinggang. Tebuk pinggang, keluar ayak lega. Lega. Besok pagi MRI. Mai doktor, kita sudah tengok dalam MRI nampak. Di sini ada satu kita pun tak tahu apa benda ini. Mungkin itu yang mengganggu you punya kencing. Apa benda tu dok? Kita pun tak pasti apa benda. So kita kena keluarkan dia lah. Kita operate lah. Kita tak operate sebab dia risiko. Kemudian kita akan masukkan di dalam saluran kencing. Kita akan masukkan kabel lah, tarik. Ulang balik doktor. Ni tuan-tuan nampak mikrofon ni. Masuk daripada saluran kencing dalam ni, tarik keluar balik. Tak ada cara lain doktor. Itu yang paling minima risiko. Telah elok saya. Besok datang doktor Melayu. Pendapat doktor, buatlah tu. Itu dia pakar bidang itu, dia pakar. InsyaAllah lah, buatlah. Tak ada apa. Mai doktor satu lagi India pula, kawan saya pula. Macam mana doktor? You buat sajalah. Kita pun tak tahu, itu maybe cancer lah, something like that lah. Lagi kita pun tak tahu lah. Tapi nak masuk ke saluran tu, itu biasa normal lah. Itu lagi risiko paling rendah. Kalau kita belah, kita tak tahu. You pun kencing manis bukan, kita pun tak tahu bila. 3 doktor cakap buat. Bila buat tuan-tuan, 2 hari doktor tak masuk. Tunggu, mana doktor? Mana pergi? Masuk dia, kita sudah masuk, kita sudah buat lah. Sekarang bila kita masuk itu kabel dah, mau tarik itu benda putih sudah lari atas. Sudah entah. Dia makin lari. Lain macam tu. Sekarang kita pun tak mau lah. Kita takut risiko, kita keluar. So benda tu masih ada lagi lah. Tapi kita tak tahu dia macam boleh lari. Biar betul doktor. So kita akan buat second lah. Kali kedua kita buat yang sama. Kali kedua cakap entah. Saya cerita ni pun tuan-tuan dah nyilu dah. Berapa lama tuan-tuan saya tak boleh kencing tuan-tuan.
Nak berjalan balik secara normal tu bila? Sudah tuan-tuan. Nak belajar balik kencing daripada awal tu guna. Sakit. Baca hadis ni. Sakit kata awak, qad kana man qablakum yu'khadhur rajul fayuhfur lahu fil ardi. Kamu tahu tak kata Nabi, ada di zaman dahulu orang yang bercakap soal agama, diambil lelaki lalu digali baginya lubang, kemudian dihumban ke dalam dia. Korek lubang, taut, kambus hidup-hidup. Itu pejuang-pejuang zaman dulu. Kamu kata kamu sakit, tapi kamu duduk dalam wad atas katil. Orang mai hantar makan pada kamu. Kamu kata kamu sakit. Yang hamba Allah zaman dulu ni digali lubang dia, dikambus hidup-hidup. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fayuja'u bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini." Terdapat juga yang didatangkan kepadanya gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di kepalanya, kemudian digergajikan kepala itu sehinggalah fayuj'alu nisfaini, sehinggalah kepalanya terbelah dua. Kamu baru 2 kali nak buat operate, kamu dah takut. Orang dulu letak gergaji sini, gergaji, kepala terbelah dua. Pasal apa? Bercakap, taatlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, gergaji kepala. Tak menjerit, tak mengeluh, tak kata okey, aku tak dakwa lah, okey, lepaskan aku. Tak, apa nak gaji, silakan ke gaji. Zaman dulu punya tuan-tuan. Wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa azmihi. Ada juga yang dicakar dengan cakaran besi sehinggalah memisahkan daging dan tulang. Cakar besi, cakar ni tinggal tulang aja tuan-tuan, daging habis. Zaman dulu punya ujian yang datang kepada orang yang bercakap soal agama. Kemudian kata Nabi, fama yasudduhu zalika an dinihi, apa yang berlaku kepada mereka tidak mengubah pahaman mereka terhadap agama mereka. Wallahi la yatimanna hadzal amr hatta yasira rakib min Sana'a ila Hadramaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kata Nabi, Islam akan terus berkembang, Islam akan terus didakwahkan sehinggalah berlakunya perjalanan daripada Sana'a pergi ke Hadramaut dalam keadaan aman, tidak ada sebarang kekacauan. Begitulah Islam akan ditegakkan sehinggalah amannya berlaku perjalanan. Tapi sayang kata Nabi, ada setengah manusia terlalu gopoh untuk mencapai kemenangan. La yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kebanyakan kamu gopoh. Akan sampai satu masa kata Nabi, perjalanan kamu daripada Sana'a ke Hadramaut cukup aman. Sampai satu masa nanti binatang pun tak akan makan kambing kamu, serigala tak akan makan kambing kamu. Amannya sampai tahap binatang buas tak mengganggu binatang ternakan kita. Tapi sayang kata Nabi, manusia gopo, dia lebih suka memilih dunia dan kenikmatan dunia. Dia tinggalkan benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, hadis sahih, kata Nabi, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang kepada agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Tuan-tuan, peganglah hadis ini. Siapa yang nak kepada agama, dia akan menggenggam seperti mana memegang bara api.
Siapa yang boleh pegang bara api? Melainkan orang yang mempunyai ketahanan jiwa. Siapa yang disebut oleh Allah orang yang mempunyai ketahanan jiwa? Orang itu ialah ulul azmi. Ada 5 ulul azmi. Ulul yang mempunyai azmi, ketahanan jiwa, kekuatan dalaman yang sangat hebat. Maka digabungkan sekali menjadi ulul azmi. Orang yang mempunyai kekuatan, ketahanan luar biasa dalam menghadapi ujian. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak mati, bapak langsung tak sempat tengok. Tok mati, pak saudara pun tak ada. Yatim piatu daripada kecil. Ada isteri hak bantu, isteri pun mati awal. Sayang di Mekah, orang halau. Semayang orang kacau. Boykot 3 tahun. Tuan-tuan mungkin tak pernah kena boykot. Sebab itu orang tanya pada saya ni di antara ustaz tua. Ustaz yang tua dah. Maksud saya yang dah lama berceramah. Hak tua-tua lapis-lapis saya ni tak ada. Tinggal apa orang. Di Pulau Pinang ni tinggal Datuk Samsuri. Hak tu lapis saya. Ruslan Cik Rus. Hak lain-lain ni saya tahu apa nak cam muda-muda. Tak kenal. Saya pun tak tahu apa lama boleh lama lagi bertahan. Saya pernah meniaga kedai baju. Saya pernah meniaga kedai kitab. Saya pernah buat sayur, tanam sayur. Sampai saya belajar bawa backhoe nak bajak tanah. Oh, belajar. Sebab tak langgar orang. Buat kebun sayur, jual sayur. Belajar semua. Saya buka sekolah. Saya pernah jadi imam masjid. Saya pernah jadi kaunselor untuk kaunseling orang. Saya pernah jadi motivator. Semua saya buat. Saya pernah meniaga kedai makan. Buka kedai makan. Daging batang pisang. Masak daging kawah batang pisang. Semua saya buat. Saya jadi penyanyi. Adalah single 2. Jadi ya, walaupun tak full album jadi ya, single pun okey ya. Tuan-tuan langsung tak ada. Ya, saya jadi pelakon. Dah lama sangat dah. Ada satu benda lagi yang saya tak jadi. Menteri. Macam ada berani? Ada berani? Makcik-makcik setuju? Oh, hangguk laju. Yang tu tak jadi. Dan saya suka pada cabaran. Kena maki, biasa. Tapi saya tak tahu, saya duduk menung tah malam ni kali terakhir bahawa saya kuliah. Saya tak boleh. Saya akui tawaran untuk bertanding tu ada. Daripada parti-parti. Tapi saya takut saya tak boleh buat kerja. Yang kedua, saya takut nanti saya gagal buat kerja. Amanah. Tapi kalau saya tak terima, apa akan jadi? Sedangkan kalau saya ada kuasa, kenapa kamu tolak? Dulu kamu boleh buat, kenapa kamu tolak? Dulu kamu cakap pompang, bila dah dapat kamu tak mau lah. Kemudian bila dah tak dapat, kamu salahkan orang pula. Kalau kamu dapat macam-macam benda, kamu boleh buat. Saya fikir tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan setuju ke tak setuju? Kita buat undian malam ni. Siapa yang tak setuju dulu? Angkat tangan. Oh, yang tu dah. Ingat dia lah. Supaya dia betul kepiah dia. Tuan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Seorang. Yang lain, kau suka, pergi mampu pergi lah.
Aku peduli apa dengan hang tak? Wallahu a'lam. Saya no comment. Tak tahu nak kata apa. Sebab saya dah menolak jadi ahli politik ni bertahun-tahun lamanya. Saya suka dengan cara sekarang. Semua kawan saya tak bergaduh dengan siapa. Tapi saya tak ada boleh buat apa sebab tak ada kuasa. Kalaulah saya ada kuasa, saya larang, saya tak suka konsert haram-haram dibuat. Kan boleh selesai banyak masalah. Kesian dekat imam-imam. Gaji murah, bagi gaji mahal. Setiap kampung ada imam tetap dibayar gaji. Bilal tetap, siap tetap. Budak-budak tahfiz tu dah tentu ada kerja. Mereka akan jadi imam. Saya buka mahat tahfiz di Felda. Daripada mahat tahfiz inilah akan jadi orang yang menggerakkan agama di Felda. Daripada anak-anak kalangan peneroka Felda sendiri. Budak-budak kita ni hak duk ngaji tahfiz ni ada jaminan dah untuk mereka. Bila mereka hafal Quran taklah tercangak-cangak aku nak buat kerja apa. Banyaknya dalam kepala otak saya tentang ni. Banyaknya dalam kepala otak saya. Kalau saya tak mampu buat pun tak apa. Sekurang-kurangnya saya cakap. Kena tutup aurat yang bekerja di langit biru. Tak boleh pakai lagi dah skirt warna merah. Tak payah pakai lagi baju kebaya ketat. Pakai seluar panjang elok-elok, seluar labuh, baju labuh, main kerja. Kalau agak-agak tak mau kerja, bagi orang jantan kerja. Orang jantan tak pakai skirt. Orang tak mau buat, saya dah lepas cakap. Dalam kepala otak banyak. Tapi kalau aku terima sat lagi, maki bertantan. Berkilo-kilo maki. Ustaz penunggang agama, bodoh punya ustaz. Cari glamour ke? Adakah orang macam saya cari glamour? Saya bukan cari glamour dah. Dah tak ada makna dah glamour pada saya. Saya duduk dalam jamban pun orang ketuk pintu tu. Ustaz Kazim ah? Ya. Dah nak ambil gambar. Sabarlah. Ingatkah dia nak masuk jamban? Cilakui betul Ustaz. Nak ambil gambar Ustaz tu. Macam ni nak cari glamour lagi. Allah, bukan saya lah Ustaz ni. Dunia saya tak ada apa dah. Nak makan satu suap Ustaz, ambil gambar, Ustaz ambil gambar. Apa lagi nak cari glamour, tak ada apa. Cina, Hindu, India pun kenal saya. Sing pun kenal. Saya pergi klinik. Ambil resepsionis tu perempuan Punjabi. Lain kali kalau datang kasih tahu. Kenapa? Saya tak bawa kamera. Okey. Dia marah saya. Apa ni marah aku? Siapa aku suka aku nak pergi bila? Takkan aku sihat aku nak pergi nak habaq hang. Aku bagi IC aku sudah dia marah sebab tak bagi tahu dia nak ambil kamera dengan saya lah. Handphone dia pecah 1000 tu gambar tak cantik. Macam-macam. Tuan-tuan ingat saya masuk ni nak duit ke? Tak ada. Kalau saya terima lah. Tapi yang saya nampak kalau ada sumbangan untuk agama kita. Hari ni dah jadi huru-hara kita ni. Maulid bid'ah, haknu bid'ah. Tuan-tuan tak takut ada mana ni? Baru ni keluar ucapan dia. Kita minoriti. Tunggu sikit masuk. Apa maksud tujuan hang apa ni? Hang nak ubah pahaman ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, Maturidiyah di Malaysia kah? Dahsyat tuan-tuan ni. Depa ni mempunyai pahaman apa ni? Apa pahaman mazhab Syafi'i ni tak betul ke di Malaysia ni? Asy'ariyah ni tak betul ke di Malaysia ni? Al-Ghazali tak betul ke? Subhanallah. Jadi saya tak mau komen apa. Kalau buat, kalau ada orang kata saya, ini ustaz ni nak glamour, cari duit lah, apalah, silap ni tuan-tuan. Saya tahu ni cukup dah. Ni jam ni orang bagi. Ni sempena hari jadi saya. Dia bagi awal Faradina bagi jam tak. Tak ada apa. Saya nak belikan jam apa sepah orang bagi jam.
Dan kebetulan bulan depan hari jadi saya. Jadi saya habaq awak awal lah. Kok tuan-tuan nak bagi apa pula? Tak. Nak buat apa tuan-tuan? Cincin ni orang bagi. Apa masalah? Kepiah ni Toke Al-Barakah bagi ni. Kepiah. Saya pergi gurun tu. Oh, dah Ustaz kasih ni hadiah-hadiah Ustaz. Alhamdulillah, lawa Ustaz no. Lawa free. Cuba bayar tengok. Ketat lah, tak boleh ketat. Bila kata free ni lawa kemah Ustaz ni. Dapat 2 orang tak. Baju ni pun orang bagi ke. So, apa benda yang saya nak duit? Bukan saya nak duit, saya nak ni hak Islam ni. Tetapi apa benda yang akan sampai pada awak? Awak akan menggenggam bara api. Ni Nabi sebut dah. Sakitnya macam menggenggam bara api. Tapi kalau awak tak genggam bara tu akan padam. Api tak akan mendapat. Tinggal bara lah. Akhir zaman ni Islam tinggal bara lah. Api ni habis lah. Kalau kau tak ambil dia daripada tanah, kau letakkan di tapak tangan kau, api tu akan mampu bara tu. Tanah tu akan membakar api tadi, jadi padam. Ambil dia, bawa cepat-cepat, pergi cari di tempat yang boleh menyalakan api, supaya bara tadi hidup. Pilah cari kertas ke, pilah cari apa, hantar bawa dulu ni. Yang penting yang ni selamat dulu ni. Yang ni selamat dulu. Begitulah Islam tuan-tuan. Kita kena jaga dia, kena selamatkan dia, kena walaupun tangan kita luka, walaupun kita sakit, walaupun kita ada ujian. Kerana kalau kau tak selamatkan dia, apa akan jadi pada agama kau? Maka bersabarlah menghadapi ujian itu. Kelak akan datang kemenangan kepada kita. Teruskan tuan-tuan. Buat. Jangan kita mengalah. Benda-benda inilah yang saya pegang dalam apa yang saya buat di sekolah saya dulu. Tuan-tuan tak merasa tadi saya sebut tentang boycott. Masa dulu saya mengajar kitab, mereka hantar satu masjid, hantar kitab, post pulangkan balik. Kalau hang benci pada aku, janganlah benci pada kitab. Oh tuan-tuan, saya bila ingat tangga ni, saya ingat satu surau. Dalam surau tu dia 2 tingkat. Bawah ni sekolah agama rakyat. Atas surau, satu surau naik, satu surau turun. Bila saya naik nak mengajar, mereka turun. Sampai tahap macam tu. Jumpa tak tengok. Padahal duk mengajar mereka daripada Iqra'. Saya mengajar Iqra' tahun 94, 95 tu. Sampai pandai baca Quran, sampai boleh jadi imam. Start tak jadi imam, salam pun tak mau. Boycott. Pasal apa? Pasal ni. Pasal kepiah. Sebab sekarang orang faham kepiah melambangkan parti. Sebab tu saya cadang nak ceramah lepas ni pakai topi sudu. Parti apa? Stopper. Geng TikTok ramai. Pakai songkok salah, pakai serban salah, pakai kepiah putih salah. Penyakit kita. Sebab tu kena sabar. Sebab apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Siapa yang sabar, Allah Ta'ala sempurnakan pahala untuk mereka, tidak terkira banyaknya pahala. Jadi akak-akak sabarlah. Sabar dengan perangai suami kita. Baran, duit tak bagi, gila pula. Abang-abang sabar. Semalam datang orang, dia kata, Ustaz tolong doakan saya sabar. Adik saya 3 gila. Mak mati, pak mati, tinggal dia 3 orang. Lah isteri dia lari sebab tak mau duduk dengan adik-adik ipar. Adik ipar gila. Laki kerja. Tak, isteri dia mengadap adik ipar gila. Duduk sengit tengok dah. Dia masuk pintu, duduk ikut hutan pintu tengok. Kak Leha pun lari. Minta cerai dah. Tak sanggup. Saya kata tak apa, pahala besar. Belah orang lagu tu. Walaupun dalam hati saya kata, aku bolehlah cakap, aku tak belah. Cuba aku jadi dia.
Kita hanya boleh mensabarkan orang, tapi belum tentu kita boleh sabar. Dapat ujian macam itu. Mai pula anak dia kena JE, Japanese Encephalitis. Anak dia kena start daripada 2 tahun, sekarang umur 9 tahun. JE tu, dia budak tu 9 tahun, tapi perangai dia macam budak 2 tahun. Cakap tak boleh apa, tak boleh, tapi 9 tahun dah. Kena JE tu dah. Penyakit nipah. Kuman nipah yang top dulu ni, Japanese Encephalitis. Dia jadi minda, jadi tak betul. Dia tengok jadi budak-budak, padahal dia jadi 3 lah. Cakap tak boleh, apa tak boleh. Dia kata kalau kami mati macam mana Ustaz? Sabar nak buat macam mana? Mak jurutera, pak pun jurutera, berhenti kerja. Pasal anak dia kena sawan sehari 400 kali. Aduh, sawan. Kami berhenti kerja Ustaz. Waktu saya duk cakap dengan mak pak dia, budak tu duk sawan. Macam mana kami nak kerja Ustaz? Sabar. Ustaz tolong jampi Ustaz, tolonglah Ustaz. Oh tak tahulah ubat mata dah ni. Tolonglah. Saya tengok pun kesian, duk elok tarik. Kami nak kerja lagu mana Ustaz? Subhanallah. Macam-macam bentuk ujian. Jadi kalau tuan-tuan di sini teruk, ada orang lagi teruk. Kalau tuan-tuan di sini sakit, ada orang lagi sakit. Cuma kita tak jumpa. Dan kita tak ambil tahu. Kita buat hal kita, lalu kita kata hak masalah kita paling besar. Hak orang lain, cuba kita ambil tahu hak orang. Kita rasa masalah kita paling besar lah, tunang lari. Yang orang lain dah nak menikah, tunang mati. Dah menikah, aksiden tuan. Duk menikah elok-elok nak balik rumah pengantin, aksiden dengan lori balak. Pecah kepala ni, botak terus. Melengkok sini. Terus gila tu, lumpuh. Isteri dia Nur Kumulazari, suami dia Haji Samsudin. Esok untuk siapa tuan? Tak pernah faham, tak faham sudah. Jiman nama lelaki dia. Doh tahu wheelchair Jiman nampak ni. Allah test. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Celaka itu ustaz ni. Aku percaya kat dia. Dia cerita tuan. Jangan marah saya pula. Kalau dia bohong, Haji Samsudin bohong. Ini filem tuan. Nak sebut pada kita ujian. Saya sebut saya sakit, ada orang lain lagi teruk sakit pada saya. Saya tengok tadi ada orang mai, hari ni saya buat program dengan jemaah surau masjid. Yalah, buat pakai YB kan. Buat panggil semua. Yang kaki, yang tangan ni bengkok-bengkok lah. Abang sakit apa? Gout. Bawa tongkat. Saya tengok pun takut ni kalau meletup lah ni. Hui. Tapi dia tetap main masjid. Saya pergi Teluk Intan. Kaki dia berutu ni gaut. Yang itu saya marah sikit. Dia sembahyang sebelah saya. Allahu Akbar. Bila dia sembahyang tu, Allah. Aduh. Sami Allah. Aduh. Oh sudah tuan-tuan. Saya rasa nak tengok muka dia. Apa dia pakcik ni? Dia nak turun sujud tu. Aduh. Pasal apa? Saya tak tahu baca Rabbi Ghafirli ke baca apa tak tahu. Duk teringat kat dia lah. Nak duduk dua antara dua sujud tu. Sak duduk ni sak dia langgar saya. Ni pun siapa? Habis-habis bayar saya tanya. Abang sakit apa? Dia tengok kaki dia tu bengkok. Gaut kan? Oh, gaut. Dah abang mana boleh sebut? Aduh abang semayang. Sakit ustaz. Tahu sakit. Oh, kalau bayang tuan-tuan. Kalau dengar orang lain semua senyap, dia seorang sebut, aduh. Dengan Tok Imam pun tengok siapa dia kan? Saya kata lain kali semayang atas kerusi. Abang ambil semayang atas kerusi. Jadi abang, ada orang lagi teruk sakit pada kita. Pelajar saya kena belah kepala ni. Doktor buat keluar ketumbuhan. Buat keluar. Buh balik tempurung ni.
sahabat saya, orang kuat saya, belah. Dia ikut main mengaji lagi walaupun dah terbelah kepala. Lepas tu dia tak boleh. Dia kena stroke 2 kali 3 kali stroke, masuk wayar kat sini. Saya pergi ziarah dia, dia tengok, cakap tak boleh, makan kat sini, minum tak boleh, dah bertahun dah duk. Kita sekarang ni baru setakat pahit mulut. Tu pun duk cerita merata. Makanlah Mak Ngah, tak lalu pahit mulut. Kena je Mak Ngah tadi, Mak Long tadi, masuk ke hidung nak tahu. Jadi kalau orang jamu makan je lah, tak lalu pahit mulut. Bagi mana? Tak lalu pahit mulut. Saya pun tak tahu sampai sekarang pahit mulut tu apa makna dah. Tu pahit mulut, telan saja lah. Pelik entah nak pahit mulut. Bagi sajalah. Orang lain lagi teruk dah kita. Duk pakai lampin 24 jam, kencing tak lawas. Ada yang buasir tuan. Kita ingat haid. Nak kata haid jantan, rupa buasir. Potong dah, dia terbit kat orang tahu. Oh. Kita dengar tu dah potong tak ada terbit kat orang tahu. Dulu kerja apa? Dia peneroka Felda, kerja dia loading buah naik atas lori. Buah sawit ni tuan-tuan setengah meja ni, depa ikat pinggang ni, kemudian kena 5 tahun buah seo. Jadi jangan duk bangga sangat kerja ladang. Tengah down down seorang-seorang. Kue dah pekerjaan, tak kena kat hang lagi. Down kat hang pula tau. Saya duk kerja ladang, saya tahu. Cok lepas sawit tu tuan-tuan, ulang turun kok tu. Kok galah. Dia hambat tikui atas pokok. Kita duk kait, dia turun, buah tak turun. Dia main dulu. Lari dengan tuan-tuan. Oi. Susahnya adik-adik nak belajar elok-elok. Cipta satu mesin yang boleh kait pelepah dengan senang. Hari ni orang dah buat dah. Letak je tekan, bum, senang. Adik-adik jadi. Kerja ladang ni bagus. Sihat walafiat, tenang, seronok. Nak memudahkan, macam mana nak angkat tu, loading tu. Seksa nak angkat tu. Cari jalan. Macam mana nak guna, backhoe ke, jengkau ke, pergi tolak, buat. Saya kerja ladang tuan-tuan tu. Buah pokok di atas, ladang di bawah. Apa nama? Platform di atas, pokok di atas. Bila kait-kait, buah tu relak jatuh. Jatuh bukit bawah. Pak saya kata, pergi ambil. Telan ni liang. Tak boleh tinggal abah tinggal abah. Mai pegawai cik lagi mampu lagi. Kira halai apa salah. Turun tuan-tuan. Lepas tu nak naik pula pikul tu atas bahu ni. Naik di atas. Sikit lagi nak sampai platform, tergelincir pula, jatuh balik. Masa tu tak kata apa dah, bodoh betul lah. Naik balik, seksa tuan-tuan. Jadi adik-adik yang belajar sini, cuba cipta satu alat yang memudahkan orang buat kerja-kerja sawit ni. Yang ringan. Sekarang ni ada mesin yang mesin jadi berat. Ada tak mesin yang boleh senangkan orang proning, orang loading, orang cop? Jadi tuan-tuan, apa ujian yang sampai kepada kita? Sabar. Ada orang lain lebih teruk ujian daripada kita. Sabar elok-elok. Okey, sekadar itu sahaja. InsyaAllah saya belum buat apa-apa keputusan. Tunggulah. Okey. Tak tunggulah, saya pun tak tahu. Wallahu a'lam. Ada, tak ada sudah. Nah, itu saja saya boleh bagi komen pada tuan-tuan kalau ada ni. Jadi saya suka berceramah, saya suka dengan tuan-tuan. Itu saja jawapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.